dari segi apa yang akan memandu ekonomi, kerana dengan sebab ekonomi yang dulu kita buat inilah yang jadi rosak semua ni. Dan mencipta kerja yang baru. Kerja baru. Baik. Bermakna antara prioriti kita nak cipta kerja baru, ada satu prioriti kita kena jaga yang dah lama ini. Dan jaga yang dah lama inilah yang tadi dipanjangkan moratorium subsidi gaji. Diberikan apa lagi, termasuk yang dalam hal ini juga ialah kemudahan-kemudahan yang saya sebutkan tadi. Bermakna satu. Yang kedua juga industri-industri yang terjejas teruk. Perhotelan, Malindo, tutup. Pelancongan dan subsektor di dalamnya. So tumpuan kita kepada semua itu meletus, saya kata prioritizing tadi. Kita keutamaan dari segi nak cushion the recession, kemelesetan daripada keadaan krisis ekonomi yang kita sedang hadapi. Dan yang ketiga ialah kita nak revive growth, dia panggil. Revive growth ni makna kita menghidupkan perkembangan ekonomi. Macam mana kita nak revive growth? Kita nak revive growth dengan kita melihat masa depan dalam konteks krisis hari ini. Kita nak tumpu kepada apa? Infrastruktur. Kita nak tumpu tadi kita sebut antaranya air. Ini kita namakan sebagai public investment. Public investment ataupun pelaburan awam, infrastruktur seperti air, jalan, sekolah, klinik, hospital. Of course kita akan prioritize, tapi itulah yang kita revive growth. Kita menghidupkan perkembangan itu kerana dan lebih utama di dalam revive growth ini, dalam kita nak meningkatkan perkembangan ini, ekonomi ini dengan public investment tadi, kita perlu beredar selain daripada infra yang kita panggil tradisional. Infra tradisional ni rumah, bangunan, sekolah, hospital, air dan sebagainya. Dia ada satu lagi infra yang dipanggil sebagai infra low carbon, infra green, infra sustainable. Dengan kata lain, infra satu lagi iaitu sustainable growth, sustainable infra ini, itu yang kita sebut tu gentian optik. Antara lainnya. Salah satu. Sudah tentu ini juga melibatkan lebih besar. Kita kena menjurus kepada ekonomi baru yang kita namakan sebagai low carbon. Low carbon ni yang tidak akan menjejaskan alam sekitar dengan lebih mesra menggunakan apa kita panggil kaedah carbon footprint, supaya dengan itu kita boleh menjana kewangan, kita boleh mendapat bantuan daripada negara-negara yang lebih maju. Dan pada waktu yang sama kita mendidik mereka green technology dalam semua aspek yang tidak menjejaskan alam sekitar, seperti pemotongan hutan-hutan sehingga menyebabkan kita kata kawasan tadahan air terjejas dan sebagainya. Dan salah satunya ialah projek air, infrastruktur, kerana bagi kita post COVID ke depan ini, dari segi apa yang akan memandu ekonomi, kerana dengan sebab ekonomi yang dulu kita buat inilah yang jadi rosak semua ni. Dan sebab itu United Nations ada Sustainable Development Goals SDG 2030 yang Malaysia menandatanganinya. Maka kita kena kita peluang tadi, kita keluar daripada cara lama itu kepada kaedah sustainable atau lestari, supaya ekonomi boleh dipacu dalam landasan ini. Dan insya-Allah kita akan bersedia untuk memastikan infra sustainable ini menjadi tapak baru kita, selain daripada infra tradisional yang sangat diperlukan hari ini. Dan yang akhirnya ialah create job. Mencipta pekerjaan. Bagaimana kita nak mencipta pekerjaan? Keadaan ekonomi sekarang teruk. Yang kerja lama kita kekal dengan tadi bantuan-bantuan tadi. Dan yang disebutkan tadi, boleh dapat RM1,000 dan sebagainya. Kemudian subsidi upah. Kemudian heboh hari ni kata apa ni, KWSP minta keluar RM10,000. Yang itu semua. Itu semua kemungkinan moratorium dilanjutkan sebab ini nak mengurangkan beban. Tapi pada waktu yang sama kita create new job. Create new job ini yang sesuai dengan apa yang ada pada
hari ini. Hari ini create new job di atas talian. Dia panggil low touch economy. Low touch economy ni kita tidak berinteraksi lagi. Kita gunakan di atas talian. Dan dalam proses itu ada dropship. Yang hantar barang apa. Kemudian dalam talian ni banyak hari ni kaedah-kaedah untuk kita menjana pendapatan. So semua ini harus diambil potensi yang semaksimalnya dan untuk membuat demikian, itu yang kita kata gentian optik tadi. Itu yang kita supaya talian lebih baik, dan dengan itu juga kita menyatakan pendidikan. Ini takkan kita boleh buang begitu saja di atas nama COVID, sebab hari ini orang tak pergi sekolah. Orang Selangor tak pergi sekolah. So dia nak duduk di talian, tempat dia tak ada line. Dia nak beli handphone, tak ada. Dia nak beli tab, tak ada. So perlu ada satu investment. Dan sekali lagi saya ingin jelaskan, dalam semua yang saya sebutkan tadi, iaitu 4 ciri, iaitu tadi saving life, menyelamatkan nyawa. Yang kedua, kita mengurangkan kesan kemelesetan ekonomi. Ketiga, kita revive growth, kita menjana atau kita menghidupkan ekonomi, infrastruktur dan sebagainya. Dan yang keempat ialah mencipta pekerjaan. Walaupun semua itu, ia tetap balik pada asal saya kata. Prioritize, sasaran. Dia tak boleh blanket semua.